Kalau ikut KPI sekarang ni, sama ada Malaysia boleh pergi ke Piala Dunia, bagi saya secara realistiknya jauh lagi lah. Jauh lagi sebab apa? Sebab untuk pasukan seperti pasukan-pasukan Asia Tenggara lah, seperti Vietnam dan juga Thailand pun kita masih lagi struggle lah untuk beat. Tapi bukanlah maksud saya pesimistik kata kita mustahil akan masuk ke Piala Dunia. Tapi bagi saya kita mesti lebih bersifat praktikal lah. Maksudnya kita boleh target ke Piala Dunia tu, tapi kita mesti ada usaha untuk kuasai di peringkat Asia Tenggara dari segi Sukan C, AFF, kemudiannya Sukan Asia, Piala Asia, dan kemudiannya baru pergi ke Olimpik dan Piala Dunia lah. Sebab sekarang ni bayangkan daripada kita layak Olimpik 1972 dan 1980 di Munich dan juga Moskow, kita tak layak lagi ke Sukan Olimpik. Jadi nak bicara soal Piala Dunia ni lagi besar lah berbanding dengan Sukan Olimpik. Sukan Olimpik ni membabitkan pemain-pemain belia dan sebagainya. Jadi kita pernah ada macam-macam squad. Saya ingat lagi squad Barca Babes, yang mana dalam tu ada player-player, boleh kata player Malaysia yang antara paling bagus lah selepas era Muhtadari. Kita ada zaman Azman Adnan, baru peak dia baru nak naik. Ada Mubin Mohtar, kita ada ramailah player-player muda. Jadi patutnya daripada Barca Babes ni dengan belanja yang sangat besar, kita boleh bentuk squad sini yang lagi bagus. Sebab tu bila awal ranking FIFA dikeluarkan, kita dapat ranking 75. Jadi maksudnya tinggi jugalah. Malaysia dapat antara kelompok 100 terbaik kan. Tapi sekarang ni kita dah sampai 140 lebih kan. Jadi menunjukkan kita perlu realistik. Kadang kita nak Piala Dunia tu dah sembang dah semua. Keluar budak bagus-bagus inilah bakal Messi kita, bakal Messi dan sebagainya kan. Tapi kita perlu realistik, mula daripada bawah. Dan yang paling penting ialah supaya kita faham kat mana kita berada sekarang. Bukanlah kita kata maknanya selama-lamanya hang kat situ lah. Tak. Apabila kita banyak buat tournament, kita banyak sertai tournament dan juga kita banyak buat friendly kelas A, kita akan dapat banyak kumpul mata. Dan mata ni, point ni bagus untuk ranking Malaysia di FIFA dan juga ranking pasukan-pasukan di Liga Malaysia juga. Dan akhirnya yang paling utama ialah untuk kita konsisten membangunkan berdasarkan perancangan jangka panjang yang tidak diubah tiba-tiba. Kita macam-macam tuan-tuan. Saya bila zaman saya kecil dulu, saya dah baca dah pelan pembangunan bola sepak Malaysia ke Piala Dunia. Ada yang kata 2006, 2014, lepas tu mai pula F30, macam-macam lah. Orang kata dasar kita ni, dasar cantik lah. Tapi dia menjadi satu branding saja, nak menunjukkan legasi seseorang menteri ataupun seseorang pegawai di FAM lah, mungkin kita pun tak tahu kan. Tapi akhirnya ke mana perginya dasar-dasar yang lama tu? Yang saya percaya bila satu dasar tu kita buat blueprint dan sebagainya, dia mesti ada bajet dia kan. So bajet yang lama tu pergi mana? Kalau betul mana dia, hasil dia dan sebagainya kan. Jadi sayanglah kita pernah belanja yang sangat besar untuk skuad Olimpik 2000. Kadang-kadang kita pandang skuad Olimpik tu pelekeh kan, tapi sebenarnya ada juga hasil-hasil dia. Kita ada Akmal Rizal, kita ada Jamsari Sabian, kita ada Khalid Jamlus, banyaklah Gilbert Cassidy Gawing yang mungkin mereka ni tak cemerlang di luar negara, tapi mereka juga dapat trial jugalah di beberapa kelab. Macam Akmal Rizal pergi sampai ke Strasbourg di Perancis, pergi ke Jerman, sama juga dengan Khalid Jamlus dan sebagainya. Proses kita nak pergi ke luar negara tu, selagi kita tidak mempunyai ramai player ataupun bola sepak yang dapat main dalam liga-liga utama dunia, tak sembanglah nak pergi Piala Dunia kan. Takkan kita player-player semua main Liga Premier, tapi kita expect semua nak main sampai ke Piala Dunia kan. Jadi dari proses dia, saya sentiasa mendoakan. Saya tak percaya satu hari nanti mungkin zaman saya, zaman anak saya, zaman cucu saya akan Malaysia layak ke Piala Dunia, siapa tahu kan. Tak siapa pun dapat expect yang kita boleh menang event FF pun tahun 2010. Orang dah kata bola sepak Malaysia ni dah mati dah, tapi menang juga, tapi tak konsisten. Lepas tu kita dapat baru-baru ni nampak macam memberikan harapan bila kita hantar squad yang dipanggil sebagai Malaysia B, walaupun sebenarnya bukan Malaysia B pun, tapi kita bagi ruang kepada pemain baru untuk main dan nampak ada ruang juga. Tapi adakah bila kita gabung nanti, Kim Panggon dapat gabung dengan pemain yang biasa regular dalam skuad kebangsaan, adakah mereka dapat menyaingi even untuk Thailand dengan Vietnam pun? Jadi kalau kita dapat faham itu, kalau kita dapat memahami kita punya realiti dan di mana kita berdiri sekarang, kalau kita dapat beat Thailand, Vietnam dan kita tahu kita adalah lebih baik daripada mereka, baru kita boleh bicara soal Asia. Tapi kita sentiasa doa. Tidaklah kita orang kata sentiasa mengecam saja. Bersama-sama kita berdoa supaya tak banyak lagi datang pula mai F50, F60 tapi tak ada apa hasil pun. Yang penting ialah kita doa supaya duit rakyat ni tak hilang dan supaya duit rakyat itu digunakan akhirnya untuk betul-betul bayar tiket, tanggung tiket skuad negara untuk pergi ke Piala Dunia nanti. Amin.